wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wow, ini dia persembahan seni silat gayung daripada adik-adik kita yang mana mereka ini merupakan peserta-peserta Generasi Z yang digelarkan sebagai Wira Z. Betul. Permulaan persembahan wanita hari ini daripada adik-adik ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bersua kembali dalam wanita hari ini. Pastinya sesuatu yang saya kira menaikkan semangat kita juga melihat kehebatan anak-anak yang sangat comel ini. Okey, difahamkan ada 8 orang peserta kesemuanya dan hari ini kita bersama dengan 4 dari ke-8 orang peserta tersebut. Ya. Ni kita perkenalkan, kita bersama dengan adik Muhammad Adam Hakimi. Dan kita juga nak bersama dengan jurulatihnya iaitu Cik Muhammad Hafizul Ayub. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita ada mic dah kat situ, jadi saya bagikan adik Hafiz. bagikan adik. Okey. Kita nak bersama dengan Cik Hafizul dan juga adik Muhammad Adam ya? Ya, saya. Berapa usianya? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Okey, kalau minggu lepas ada satu lagi kumpulan yang melakukan cabaran bermain seni muzik gamelan, seni muzik gamelan. Tapi hari ini wakil daripada kumpulan ini mereka mempersembahkan seni silat gayung. Okey, kita nak tanya dengan cikgunya terlebih dahulu. Mungkin sebagai jurulatih, mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya dalam orang kata melatih dan juga mendidik adik-adik kita ni dalam seni silat gayung. Susah tak nak ajar mereka ni? Difahamkan sehari ya masa yang diambil? Kurang sehari sebenarnya. Kurang sehari. Baiknya. Boleh kongsikan? Memang saya tak jangka yang saya boleh ajar secepat ini. Jadi saya menggunakan apa saja kaedah dan cara yang perlu untuk kreatif lah maksudnya untuk ajar mereka dalam keadaan cepat lah. Jadi memang cabarannya banyak
pasal mereka tak pernah bersilat, tidak pernah terdedah dengan silat. Jadi kita nak membentuk dia punya kaki dan tangan untuk bergerak dahulu. Dan Rina, kalau kita lihat tadi itu hasil dalam masa kurang dari 1 hari tau. Itulah saya pun adik-adik kagum kita ni. juga. Nak tanya dengan adik Adam sendiri, bila tak ada pengalaman, tak pernah bermain silat kan? Jadi macam mana mula-mula bila jurulatih ajar tu susah tak nak buat? Mula-mula tu dia rasa macam susah, tapi bila kita dah berlatih, so cikgu dah ajar, so kita boleh buat lah. Macam kita dah pandai dah buat silat tu. Lepas ni rasa-rasa macam nak teruskan tak bermain silat? Ada rasa ada nak teruskan. Ada nak teruskan. Okey, tapi mungkin Adam boleh kongsikan juga apa sebenarnya yang paling suka semasa belajar seni silat gayung ni? Dia punya suka tu dia nak hafal step, dia punya kaki tu, kuda semua tu. So Adam hafal dengan kawan-kawan sekali. Lepas tu boleh buat semua boleh buat. Tapi nak tanya sikit ni, Cikgu Hafizul ni galak tak je? Cikgu Hafizul ni tegas orangnya. Tegas. Tapi dia, saya nak ucap terima kasih kat dia sebab dah ajar kami semua cara-cara nak belajar silat ni. Okey, bijak awak bercakap. Pandai. Suka dengar. Okey, sebenarnya selain daripada adik Muhammad Adam Hakimi, kita juga ada adik Zara Nur Zahira. Betul. Kita ada adik Juri Zara Anissa dan Sarah Najiha yang berada di belakang ni, yang sedang menunjukkan kita persembahan daripada seni silat gayung ni. Nak bertanya juga dengan Cik Hafizul sendiri kan, bila melihat kepada kemampuan anak-anak ini yang tak ada pengalaman langsung, yang tak pernah berlatih langsung, agak-agaknya mereka ini berpotensi tak untuk menjadi ahli silat sendiri? Saya selaku gurulatih yang dah banyak melatih dan ada banyak gelanggang pun, dan menerima banyak pun anak murid baru, lama. Yang baru ni pada saya, memang kita ada cabaran untuk melatih mereka, memang susah. Tapi saya anggap mereka permata. Permata, maksudnya kalau kita gigih dan mereka gigih juga tekun untuk berlatih, insya-Allah yang kita tak sangka dia boleh buat tu, dia akan jadi yang terbaik. Dan orang kata Cik Hafizul melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya, betul. Sebenarnya apa yang nak dididik dalam diri anak-anak ni, adik-adik ni, daripada belajar seni silat gayung ni? Sebenarnya silat ni semua orang boleh bersilat. Tapi yang kita nak bentuk sebenarnya jati diri mereka. Kan? Silaturahim mereka. Kemudian nak menghormati orang tu bukannya perkara yang mudah. Jadi pada saya silat, terutama silat seni gayung, memang kita ajar untuk dia menghormati orang tua. Jadi di sini tempat berlatihnya. Baiklah. Okey, kalau kita tanya dengan adik Adam sendiri kan, apa yang membuatkan Adam nak masuk generasi Z? Yang minat Adam ni nak masuk generasi Z, Adam nak kuatkan diri Adam, nak pertahankan fizikal dan mental nak kuat. Sebab apa? Sebelum ni ada takut dengan ular, takut dengan apa sayang? Ular, macam Ular. ulat. Geli. Sama lah kita. Lepas tu Satu Adam nak cuba masuk rancangan ni, so Adam tak nak takut lagi dengan ular, tak nak geli lagi macam tu. rasa-rasa sekarang kan lepas dah buat beberapa latihan ni, ada tak perasaan macam geli tu dah hampir nak hilang? Ada. Ada. Wow, kira berjaya lah program ni ya. Tapi adalah perasaan sikit dia geli-geli macam tu. Okey, baiklah. Apa pun selamat maju jaya Adam dan juga adik-adik yang lain untuk program Generasi Z yang mana diterajui oleh Haris Alif sendiri sebagai pengantaranya ataupun pengacaranya. Program yang akan berlangsung pada bulan Oktober ini. Nanti. Dan saya percaya ramai dalam kalangan ibu bapa di luar sana mungkin terfikir seronok juga kalau lepas ni ada peluang untuk anak-anak lain pula sertai Generasi Z ini. Jadi nak tahu apakah antara kelebihannya? Kena tonton pada Oktober nanti. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Encik Hafizul Ayub dan juga kepada adik Adam. Selamat maju jaya. All the best. Buat yang baik-baik, okey? Okey, sekembalinya nanti kita akan membincangkan satu lagi topik yang cukup menarik iaitu kesan belajar agama di atas talian. Semuanya selepas ini. Wanita hari ini. Aplikasi media sosial menjadi satu keperluan pada masa kini, bukan sahaja sebagai medium komunikasi, bahkan menjadi alternatif kepada masyarakat untuk berkongsi berita semasa dan juga sebagai medium dakwah.
Platform ini menjadi tiket kepada pengguna untuk berkongsi dan mempelajari ilmu agama secara maya. Contohnya seperti melakukan kajian agama, mendengar ceramah dan membuat rujukan ayat Al-Quran serta hadis. Namun kegusaran dalam kalangan umat Islam mula timbul apabila ada yang mengambil kesempatan menyebarkan dakwah palsu yang tentunya bertentangan dengan landasan agama. Bagi pengguna yang mempunyai pengetahuan agama yang tinggi, sudah tentu mereka boleh menganalisis maklumat yang diperolehi dengan sebaiknya. Berbeza dengan pengguna yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang asas, sukar buat mereka memastikan sama ada ilmu agama yang dibaca tersebut ialah sahih atau sebaliknya. Kesan belajar agama di atas talian, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kita memang disarankan untuk menuntut ilmu, tidak kiralah apakah ilmu tersebut, tetapi wajarkah kita menuntut ilmu hanya bergurukan laman sosial? Jadi kepada anda, kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada kami, boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Bila Yana menyentuh tentang kesan belajar agama di media sosial, saya kira walau apa pun medium yang digunakan, pastinya kita sebagai seorang pelajar ini pastinya perlukan guru. Betul. Kalau kita mengharapkan semata-mata laman sosial ataupun media sosial, kita seolah-olah tidak ada sambungan. Orang kata kalau kita ada kemusykilan, kita ada keraguan, susah untuk kita bertanya. Betul. Kalau sekadar berpandukan media sosial ataupun atas talian ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan dua tetamu istimewa kita untuk mengupas tentang topik ini, sejauh mana kesan belajar agama di atas talian ini yang dapat memberi manfaat kepada semua. Elok saya perkenalkan di hujung sana kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Izhar Arif Muhammad Kashim, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Apa khabar Ustaz? Tersasul. Elok-elok yang laju. Okey, alhamdulillah sihat. Sehat alhamdulillah. Terima kasih. Sihat. Sihat alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita hari ini dengan saya tidak dapat dipisahkan. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ustaz juga tidak keseorangan kerana bersama kita pada hari ini juga bersama dengan Yat Hamzah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Makin seadanya. berseri-seri Yat Hamzah ni kan, tiap kali berjumpa. Alhamdulillah. Sejak PKP semakin sihatlah alhamdulillah. Sihat. Kita tak ada cukup bahagia. Amin amin. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini, kesan belajar agama atas talian. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan kesannya, mungkin sebagai pendahuluan Ustaz boleh mulakan dari segi manfaat ataupun kelebihan bila kita menggunakan media sosial ataupun kita belajar agama secara atas talian ini. Sebab zaman sekarang kita ikut kepada zaman beraruskan teknologi. Kita tak nak ketinggalan, termasuklah dalam soal mencari ilmu agama itu sendiri, Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasihlah sebab jemput saya ke Wanita Hari ini. Dah lama dah selalu tengok Wanita Hari ini, bila aku boleh masuk kan. Tak jemput ke. Rasanya baru juga itu. Kita tak dapat dipisah kan. Tapi sebenarnya apabila kita bercakap tentang ilmu, tidak kita kena ingat bahawa al-ahkam tataghayyar bi taghyiril azman wal amakin. Hukum itu akan berubah mengikut zaman dan tempat. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap kaedah untuk kita mendapat ilmu itu macam-macam cara. Dulu mungkin kita talaqi. Zaman saya belajar dulu mesti guru kat depan, kita depan beliau. Sekarang tak dah. Sekarang ni kita boleh tengok melalui laman sosial, kita boleh tengok melalui web, Jabatan Mufti dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita lihat ulama-ulama pada hari ini pun sudah mula mendekatkan diri mereka dengan masyarakat menerusi laman sosial. Ya, ada yang ceramah bukan saja di Malaysia, di luar negara. Hatta saya sendiri pun kalau saya nak tidur malam, saya akan buka penceramah-penceramah luar negara yang menyampaikan ilmu, tak kira tua ataupun muda. Jadi di situ kadang-kadang kalau kita gunakan laman sosial ini pada tempat yang betul, dia akan jadi baik. Tetapi kalau kita guna pada tempat yang salah, dia akan jadi salah. Betul. Gitu. Dan itu menurut Ustaz. Tetapi untuk Yat sendiri, bagaimana sebenarnya Yat mencari ilmu terutamanya berkenaan dengan ilmu agama dalam zaman sekarang ni? Adakah Yat memang berpandukan kepada social media ataupun sekarang ni ramai suka tengok YouTube kan, ceramah-ceramah dan sebagainya, ataupun mesti Yat akan orang kata check semula dengan seorang guru? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam saya sendiri, ramai maklum yang saya ada usrah saya sendiri, iaitu usrah suci. Dia pun tahu kan, di Masjid Wilayah. Dekat je, setiap Selasa 9
malam. Tapi semenjak PKP ni dah tak ada kelas lagi lah di masjid. So kita tukar kepada online. Setiap Selasa juga masa dan hari dan waktu yang sama dengan ustaz-ustaz yang sama. So kita orang mengaji kitab. So, selalunya kalau kita belajar agama ni kan ustaz kita patutnya mengaji kitab lah. Kita ada kitab Jalalain, kitab tafsir, ada kitab adab dan juga kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian Rasulullah. So, itu yang pertama lah. Maknanya walaupun PKP, itu tidak menghalang daripada kami berusrah. Kemudian yang keduanya macam ustaz cakap tadi, semenjak PKP ni memang boleh kata seumpama cendawan tumbuh. Memang banyak sangat kelas online dan ustaz-ustaz kita pun rajin memberikan ilmu percuma melalui platform-platform mereka lah di Instagram, Facebook dan sebagainya secara percuma. So saya hari itu alhamdulillah sempat kalau ada ustaz online je memang akan kejar lah ikut masa jugalah kan. Selalunya malam sebelum tidur lepas settle anak-anak semua memang akan take online. Kemudian dan alhamdulillah hari itu masa Ramadan 30 hari Ramadan memang saya buat 30 hari 30 juzuk. Wah. Inisiatif saya sendiri dan Usrah Suci untuk ajak orang macam tadi Ustaz cakap semua tentang talaki. Sebenarnya kita boleh talaki duduk berdepan kan Ustaz kan, tapi sekarang bila PKP dah tak boleh kan. Tapi kita buat talaki online lah. Maknanya saya mengaji dan beberapa pelajar lain, Ustaz akan cek bacaan dan kita repeat sampai jadilah. So benda tu lah. Jadi panjang jugalah masanya, tapi alhamdulillah surah-surah yang sangat senang macam baru ni dengan Ustaz Fakrul UNIC kan. Kori tu jual kori. So dengan dia pun macam tu juga ada surah yang pendek-pendek lah. So alhamdulillah banyak sebenarnya saya rasa tak ada halangan pun. Bila online ni lebih banyak sebenarnya cara untuk kita mendekatkan diri dengan agama lah. InsyaAllah. Saya setuju bila ia menyentuh tentang semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk kita mencari ilmu itu. Kadang-kadang kita selalu memberi alasan sebab kita kerja, kita tak cukup masa, ada anak dan sebagainya, susah nak pergi ke masjid, nak mendengar ceramah ataupun nak ke kelas agama. Tapi hari ini dengan adanya medium yang mana kita rasa paling mudah, kita duduk dalam rumah saja Ustaz. Cuma kita nak tahu kalau kita berdepan, kalau kita berguru, kita duduk berdepan, kita akan contohnya macam mengaji Quran, kita akan ditegur dan sebagainya kalau ada kesilapan. Tapi kalaulah dari segi secara atas talian ini ada sebarang kemusykilan dan keraguan dari segi kita sebagai adab seorang pelajar nak bertanyakan kepada guru, itu juga saya kira dalam soal belajar agama ni ada adabnya sendiri. Betul. Kalau kita balik kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, nak belajar itu perlu ada adab. Al-adabu qabla al-ilmi. Sebelum nak dapat ilmu kena ada adab dulu. Contoh nak belajar masak. Takkan kita pergi jumpa orang yang pandai masak, ajak saya. Tak boleh. Awal-awal dia tak nak ajar. Mula kena puji dulu. Sedap betul masakan awak. Masya-Allah. Ini belajar kat mana? Wah, dia mula dia puji-puji sampai orang tu dah terbang sikit, tarik dia. Boleh tak belajar? Dia akan ajar punya. Jadi begitulah juga dengan kita dalam menuntut ilmu ketika kita dalam laman sosial dan sebagainya. Memang ada adab-adab itu yang kita boleh apply. Pertama, kita kena dengar dan kita kena teliti. Itu yang pertama. Bila kita dengar, kita teliti. Apa yang disampaikan itu benar dan berkaitan tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak terpesong. Yang kedua, kena take note. Tengok macam itu kita tulis kan. Kita take note, kita tulis apa yang kita dengar. Kemudian setelah kita tulis, kita dengar, kita faham, ada masalah nak bertanya. Kadang-kadang bila kita nak macam program kita dalam Tanya Ustaz TV3 kan. Kadang-kadang nak telefon payah. Ramai orang nak telefon tapi tak boleh nak telefon. Apa yang dia kena buat? Dia pangkah ataupun dia bintangkan. Macam Yat, macam Heliza, macam ramai lagi artis-artis lain, dia orang akan take note. Dia akan tulis kat tepi tu, tak faham. Nanti dia akan direct message kepada kita. Macam saya, alhamdulillah ramai artis-artis kenal kan. So dia orang akan message, Ustaz, apa maksud Ustaz? Apa penjelasan Ustaz tentang ini? Kita pun akanlah buat kita rakam suara, kadang-kadang tak sempat kita rakam suara je. Kadang-kadang kita tuliskan, jawabkan. Jadi semua itu penting. Jadi jangan kita ambil, kita belajar, kita tak faham, kita buat tak tahu je. Itu salah. Jadi adabnya
Bila tak faham, tanya. Cuma kalau tak faham, adabnya dalam laman sosial ni ataupun dalam atas talian ni jangan disebarkan kalau tidak faham. Itu yang paling penting. Baik, Ustaz, ni yang menarik Ustaz. Bila kita bercakap tentang atas talian ni, dan tadi pun Yat ada berkata tentang ilmu itu banyak. Dan menjadi tugas kita juga sebagai seorang pelajar untuk menapis ilmu-ilmu yang kita baca itu. Nak menjadi seorang ustaz pun memerlukan proses yang cukup panjang. Betul. Perlu ada ijazah, perlu ada pengiktirafan itu sendiri. Tetapi maaf kata zaman sekarang ni Ustaz, semakin ramai pula ustaz dan ustazah instan. Yang wujudnya dengan tiba-tiba sahaja dan secara tidak langsung memberi kesan kepada pemikiran masyarakat secara generalnya. Dan lebih teruk lagi kalau ianya adalah salah. Jadi kepada Yat sendiri, bagaimana sebenarnya Yat melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi cabaran kepada kita untuk menuntut ilmu? Yang mana kita dahulu perlu menapis ilmu-ilmu yang ada dan juga sumber-sumbernya. Betul. Sebab tu kita memang satu kewajipan untuk kita menuntut ilmu. Tapi dikuatiri kalau ilmu tu, lagi kalau ke online Ustaz bersepah. Kadang-kadang tu fatwa yang tak ada pun diada-adakan. Hadis yang tak ada pun diwujudkan kan. So penting untuk kita tabayun. Kita cek kesahihan kita dan jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang zaman sekarang ni zaman viral. Kalau ada benda-benda yang menarik sikit kita nak jadi antara orang yang pertama yang memviralkannya, jadi benda itu salah. Itu memang no, big no. Tolong secara berhati-hati cek. Kalau macam saya memang ada direct access dengan ustaz-ustaz di usrah kami dan doktor sendiri kan. Jadi tak ada masalah. Ramai ustaz-ustaz yang saya jadi guru-guru saya cek dengan dia orang. Kalau tidak ada, kalau macam baru nak berjinak-jinak, kita boleh refer pada laman web rasmi, contoh portal JAKIM ataupun Mufti, Pejabat Mufti, itu yang paling sahih. Jangan pergi ke sumber lain melainkan yang itu. Itu cadangan saya lah untuk yang baru mula. Kalau tak, memang kat luar sana berlambat laman web, lambatkan ilmu yang dikongsi, tapi kita tak tahu sejauh mana sahihnya. Jadi satu kewajiban untuk kita cek dulu, tabayun dulu, kalau dah betul sahih baru kita sebarkan. Itulah menuntut ilmu tu dah cantik, tetapi untuk memastikan kesahihannya juga menjadi tanggungjawab kita. Yang paling penting, tak pasti jangan kongsi. Okey, sebenarnya ada banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan tetamu kita berkenaan dengan topik ini, tapi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya akan rujuk di internet, tapi saya tak rujuk tanpa mencari guru dia lah. Maknanya kalau isu tu sudah dikupas oleh ustaz-ustaz yang kita kenal, jadi kita google atas nama ustaz tu. Maknanya bukan yang ditulis oleh blog yang kita tak pasti dari sos mana. Bagi saya dalam bentuk video yang direkodkan dekat masjid-masjid tu semua okeylah. Tu kira orang kata dunia tanpa sepadan lah kan. Kita gunakan sebaiknya lah. Adalah a few ustaz yang saya selalu dengar dia punya ceramah. Tapi selalu kita macam terjumpa dalam timeline aja. So kita dengar dan kita belajar macam tu je. Tapi kalau betul-betul kita ada sesuatu masalah, saya old school. Saya memang refer balik buku ke, hadis ke. Kalau refer dekat media sosial, saya takut kadang-kadang banyak ajaran lain. Saya takut saya tersalah buat fahaman tu, takut tersesat. Saya sendiri, saya akan refer dengan ustaz-ustaz di sini lah. Untuk nak cepat kita tengok Google, tapi Google tu berbagai-bagai latar belakang orang yang tulis tu. Jadi kita tak boleh ambil di dalam Google semata-mata. Sebab kita tak boleh guna satu medium saja untuk kepastian dalam bab agama. Kita ada juga macam scroll cari-cari macam ayat-ayat dakwah sikit ke, sebab kadang-kadang kita minat kan. Dia orang punya ayat-ayat tu, contohnya macam Facebook pun sekarang ni kalau nak cakap pasal agama, kita selalu tengok orang buat ceramah online. Saya tengok tu simple-simple je. Tapi kalau ada yang macam posting yang melibatkan benda-benda yang macam saya curious, saya akan pergi Google, tanya ataupun kita refer pada orang-orang yang betul lah. Okey, itu pandangan penonton kita di luar sana, bagaimana mereka melihat medium atas talian ini sebagai salah satu cara ataupun pendekatan untuk mempelajari ilmu agama. Sebab kadang-kadang kita pun risau juga. Kita bak kata Yat tadi, ada dalam kalangan individu yang nak menjadi orang yang pertama untuk berkongsi kebaikan. Niatnya nak mendapatkan pahala. Tapi risau kalau ilmu yang disampaikan itu tidak sahih, tidak benar, apatah lagi boleh menimbulkan perdebatan antara mereka yang membaca ataupun melihat video tersebut. Dan menarik bila Rina
menyentuh tentang aspek perdebatan ni, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan pandangan dan maklum balas Ustaz tentang isu yang mana sekarang ni hangat juga diperkatakan tentang mereka yang mungkin tidak bertauliah, yang tidak mempunyai spesifikasi khas untuk bercakap tentang topik tersebut, tetapi orang kata cepat melatah dan cepat memberikan komen mereka berdasarkan apa yang mereka tahu dan pendapat mereka semata-mata. Terutamanya memberi kesan apabila mereka boleh mempengaruhi orang lain dan masyarakat awam secara general. Okey, saya tertarik apabila Allah Taala sebut dalam Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir ni umum. Di dalamnya ada pakar agama. Dalamnya ada pakar ekonomi. Dalamnya ada pakar politik. Dalamnya ada pakar sains dan perubatan. Macam-macam sebenarnya kepakaran. Balik kepada kepakaran. Ada masalah orang kata apa, kesihatan, balik pada doktor. Dia tak boleh pergi ke doktor Izhar. Doktor Izhar bab hukum hakam bolehlah. Tapi kalau doktor perubatan, dia akan tahu apa masalah, kenapa kita buang air berdarah dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita kena faham, orang yang bila Allah kata ahli zikri, orang yang ada kepakaran, bermaksud orang yang ada kepakaran ini mempunyai satu perwatakan yang berbeza. Yang Allah sebut, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Bermaksud orang yang ada kepakaran ni beza. Kalau orang ada kepakaran, cara penyampaiannya satu berbeza. Yang kedua penuh dengan fakta. Yang ketiga tidak emosi. Yang keempat penuh dengan rujukan. Yang kelima menghormati pandangan orang lain. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala apabila ditanya kepadanya banyak perkara tentang halal dan haram, dia akan jawab apa? Aku tak suka untuk mengharamkan sesuatu selagi tidak mempunyai dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab nak mengharamkan suatu benda ni sangat berat. Sangat berat, tak boleh. Dia sangat benda yang sangat, mana buat benda haram ni berdosa dan masuk neraka. Jadi Imam Syafi'i tak nak. Jadi dalam hal ini nampak tak betapa hebatnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i sebut lagi dalam riwayat yang banyak, iza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau adalah pandangan-pandangan yang lebih baik daripada pandangan aku, maka itu juga pandangan aku dalam mazhabku. Punya hormatnya. Jadi perlu ada penghormatan. Ini bila kita duduk berdebat, kita duduk bawa pandangan kita, itu nampaknya kita tidak berapa nak fokus terhadap ilmu tersebut. Kita hanya menyampaikan dengan emosi dan kita sendiri pun tak faham apa yang kita nak cakapkan. Itu sangat bahaya. Bila kita menyampaikan dengan emosi, kita juga mencetuskan emosi yang tidak baik juga kepada mereka yang membaca dan sebagainya. Dan ini juga mungkin kita boleh tanyakan kepada Yat sendiri sebagai seorang selebriti yang pastinya mempunyai pengaruh tersendiri. Kadang-kadang apa yang dibawakan oleh selebriti tersebut itulah yang menjadi satu pimpinan ataupun tunjuk ajar kepada peminat-peminat Yat sendiri. Sudah menjadi tanggungjawab Yat juga kan. Kadang-kadang pernah tak Yat sendiri menerima persoalan-persoalan yang di luar kemampuan untuk menjawabnya? Bagaimana mungkin orang kata menyantuni mereka yang mungkin inginkan pandangan daripada Yat sendiri? Okey. Bagi saya ilmu itu, kata tabi'in, ilmu itu adalah agama. Maka kena lihat pada siapa agama kamu, ambil agama kamu. So kita nak belajar ilmu pun kita kena tahu. Kalau mereka tanya saya tentang soalan-soalan fiqah, saya bukan ahli. Macam Ustaz cakap tadi, kita kena tengok dia pakar mana. Apa yang saya boleh buat untuk bantu. Mungkin kita ni tak ada, kebanyakan follower saya, mereka kadang ada masalah, mereka tak tahu, buntu. Nak tanya siapa yang paling dekat, artis ataupun selebriti yang mereka selalu selesa lah. So mereka DM, mereka kata tiap hari ada yang panggil saya sampai tahap ustazah. Cakap no, saya bukan ustazah, belum lagi, doakanlah kan. So apa yang saya buat, saya kata tunggu sekejap, sabar, jangan buat apa-apa dulu. Saya semak dengan ustaz-ustaz lah, macam saya kata awal tadi. Apa pun saya tabayun dulu. Ada sesuatu persoalan tu yang saya memang dah tahu, memang yakin lah itulah jawapannya. Itu pun saya akan cek dulu. Takut kalau ada kesilapan. Sebab tak silap saya, hukum ni kalau kita menyebarkan ilmu yang tidak betul tu adalah berdosa. So dosa sendiri pun dah banyak, nak tambah lagi dosa baru. Tak dapat ustaz, tak mampu. So saya rasa apa pun yang paling penting kita kena cek dulu, tabayun dulu. Dan kita kena rajin, orang kata, apa yang kita terima, kita belajar ilmu tu bagus kan. Ya, menghadiri majlis ilmu tu satu umpama berada di taman-taman syurga kan. So bagus, tapi kita kena cek juga. Dan kita kena tabayun. Ustaz-ustaz kena, kalau boleh, kena dalam satu keluarga, dalam keluarga tu ada orang yang kita boleh
Kalau macam kita tak ada sumber lain lah. Dalam keluarga tu contoh ayah kita ke pakcik kita ke yang kita boleh check dengan mereka. Tak sebenarnya mereka yang bagi tahu. Mereka pun akan check dengan orang lain juga. Itulah seterusnya. Menarik apa yang katakan tadi dari aspek tanggungjawab tu Ustaz. Dari aspek tanggungjawab itu apatah lagi sebagai seorang artis, public figure, termasuklah Ustaz sendiri yang merupakan orang kata panutan kepada orang ramai untuk bertanya dan cek terhadap apa saja yang mereka pelajari. Dan bercakap tentang tanggungjawab ni juga Ustaz, bukan hanya tergalas di bahu public figure, di bahu artis maupun di bahu ustaz-ustaz semata-mata. Tetapi masyarakat juga perlu mengambil tanggungjawab ini Ustaz. Macam yang kita katakan tadi, kalau tak pasti jangan kongsi. Bukan kalau tak pasti lagi kita kongsi. Bukan begitu. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit nasihat terutamanya kepada mereka di luar sana yang sedang menonton sekarang ni tentang besarnya tanggungjawab kita apabila mendapat ilmu dan menyebarkannya selain daripada pahala yang kita akan dapat. Okey, cukup menarik apabila kita bercakap tentang menyebarkan maklumat, menyebarkan ilmu. Betul. Bahkan Nabi SAW menggalakkan. Bahkan macam contoh hari ini kita tengok dalam rancangan Wanita Hari Ini. Jadi orang nama, rupanya kita tak bolehlah nak sebar-sebar kalau kita tak faham, kita tak tahu. Dan kita dah belajar. Kita boleh menyampaikan. Sebab Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Maksud sepotong ayat itu bukan sewenang-wenangnya. Ambil, bagus, sepotong ayat pun kita sebar. Sebar pula dapat kalau katakan public figure. Macam you all semua orang public figure. Sekali letak je orang boleh mencecah sampai puluhan ribu orang like. Kalau benda tu betul, dapat pahala. Tapi kalau benda tu salah, kita wajib memperbaiki balik. Itu kan satu bebanan dan satu tanggungjawab yang besar. Jadi oleh sebab itu, saya nasihatkan kepada diri saya juga, kepada rakan-rakan di luar sana, hatta termasuk pembantu saya yang jaga Facebook saya, Instagram saya tak kurang daripada 500,000 juta. Yang mana mereka ini, orang kata apa, bila nak buat satu-satu kenyataan, nak menulis apa-apa tu, mesti rujuk saya dulu. Saya tengok, ini tak boleh, ini sangat bahaya. Provokasi. Ini tak kena dengan fatwa di Malaysia iaitu mazhab Syafi'i. Jangan letak. So kita letak benda-benda yang pertama boleh mendatangkan ilmu pada orang lain. Yang kedua bukan fitnah. Nombor 3, benda itu benda yang sesuai untuk wakil ataupun situasi kita di Malaysia yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Itu yang paling penting. Kalau kita duk bercakap, duk berbalah-balah, bawa mazhab-mazhab lain, itu mendatangkan kemudaratan. Bahkan tidak mendatangkan ilmu pun. Bahkan menjadi huru-hara antara kita dalam laman sosial. Betul, buat orang bergaduh je. Betul. Zaman sekarang semua sebar-sebar kan. Kita pun risau. Na'udzubillah. Baik, Yat sendiri, apa pesanan Yat yang boleh Yat kongsikan kepada mereka di luar sana? Memang kalau kita nak ikutkan, kita ni nak berkongsi kebaikan, kita nak berkongsi pahala. Niat kita tu dah baik. Tapi mungkin dari segi bagaimana sebenarnya kita nak dapatkan kesahihan berita tersebut, macam Yat kata kena semak dan sebagainya kan. Pesanan untuk mereka di luar sana. Okey, yang pertama sekali kita kena sentiasa perbarui dan cek niat kita tu. Kita nak belajar ilmu untuk apa? Untuk diri sendiri ke untuk kita jadikan benda sebagai sesuatu untuk meriakkan diri kita? Kalau kita memang ikhlas nak belajar kerana nak baiki diri, nak baiki family, kalau dah ada anak-anak, untuk anak-anak, untuk suami dan sebagainya, bagus sangat dan sangat-sangat digalakkan. Maka teruskan. So, kita kena cari guru. Usahakan untuk cari guru. Tak payah jauh. Kadang-kadang dekat masjid surau rumah kita kan. Itu guru yang dilantik oleh pejabat agama negeri masing-masing. So, kita itu adalah guru kita. So, apa-apa kemusyilan dengan dia. Kalau ada ustaz-ustazah yang kita dah kenal daripada kawan-kawan macam saya, kadang tak puas hati dengan apa yang tapi setakat ni okeylah. Cuma kadang-kadang ustaz-ustaz ni kita busy, tak balas. Macam ustaz balas awal tak cepat dah saya punya WhatsApp. Balas. So kita akan kena cari dan mencari. Kemudian kena sentiasa menghadirkan diri ke majlis ilmu lah. Itu paling basic lah. Nak tak nak kena buat juga. Kalau tak ada sekarang ni kerana PKP, atas talian banyak dan ustaz-ustaz kita yang dekat TV, dekat TV3, TV9 dan TV-TV lain itu semua insya-Allah ada tauliah dan juga pakar ahli dalam bidang masing-masing. Maka jadikan mereka sebagai rujukan. Dan macam saya kata awal tadi, tabayun. Memang kena jangan terlampau gairah untuk menerima dan menyebarkan sesuatu ilmu. Kena cek dulu apa-apa pun, insya-Allah. Dan sedikit dari Ustaz berbalik kepada tabayun tadi, perlu untuk kita cek dan juga untuk tidak terlalu taksub dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu agama, kerana senang ataupun mudah untuk kita terpesong. Silakan Ustaz. Mudah saja apa yang saya katakan, bahawa ilmu itu mempunyai blok-blok.
Ilmu ada kepakaran masing-masing. Macam ada dalam tambah-tambah dalam bidang agama. Dalam bidang agama dia ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang tafsir, ada yang pakar dalam bidang akidah, ada yang pakar dalam bidang fiqh dan juga fatwa. Jadi semua itu kita kena rujuk pada orang yang betul. Maksud contoh kalau macam Habib Ali dikenali sebagai orang yang alim dalam bidang hadis. Begitu juga dengan macam mufti wilayah dahulu sekarang dia menteri itu pakar dalam bidang fiqh. Jadi kita merujuk macam Ustaz Zul Ramli. Dia pakar dalam bidang tafsir dan hadis. Jadi kita boleh merujuk. Bahkan kita kena faham untuk bab merujuk ini kita kena tahu siapa yang kita nak rujuk. Jadi jangan kita cacah merbah jadi akan menyebabkan huru-hara. Macam saya lebih kepada fiqh. Saya di universiti pun saya banyak buat kajian tentang fiqh semasa, fiqh perubatan. Saya tak tahu tentang perubatan, tentang isu-isu yang berkaitan tentang pharmaceutical, saya akan tanya pakar-pakar dia, doktor perubatan. Dia orang akan bagi tahu baru saya boleh tentukan hukum. Macam baru ni orang tanya tentang perempuannya macam-macam. Pening kepala saya. Makeup ke Ustaz? Makeup, tapi dia makeup yang lain ni yang sulam bedak. Sulam bedak ini dia orang tanya, ramai tanya sulam bedak boleh tak boleh. Benda itu sedang dikaji sebab ia melibatkan proses perubatan juga. Jadi benda tu kita balik kepada pakarnya. Nanti kita boleh buat topik itu Ustaz. Menarik lagi. Khas topik sulam bedak. Tapi saya kira kan Ustaz, Yat, Rina, konklusi terbaik untuk hari ini adalah kalau kita sakit, kita jumpa doktor. Kita bukan pergi berjumpa dengan penjual sayur. Ibaratnya begitulah juga dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu agama. Dan yang pastinya kena tahu dengan siapa yang kita rujuk, orang yang lebih pakar. Jangan sebarkan sesuatu, kata Ustaz tadi, yang boleh menimbulkan fitnah. Terima kasih. Kita nak ucapkan sekali lagi kepada Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kashim, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Islam UKM, dan juga bersama kita Yat Hamzah. Terima kasih atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermanfaat bukan saja untuk kami, tapi juga untuk penonton wanita hari ini. Betul. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Masya Masyitah yang akan mempromosikan lagu terbaharunya, Hapus. Selepas ini. Wanita hari ini. Gelap mata, ku merenung jauh, terai dengan kata-kata indah, terlepas dari rayuan tanpa bicara. Cinta tak setia. Semua kenangan bersama, hanyapkan semua kenangan kita. Tak lagi mencinta, tak lagi merindu. Aku kan menjauh, terhapus segala rasa rinduku terhadapmu. Berbisik kasih yang menikam
berdaya lagi menanggung derita semua ini. Terima kasih. Wah, persembahan yang sangat hebat. Rasa sampai ke dalam jiwa, rasa sedih nak nangis. Betul. Ini dia, kita ke depan sikit. Masha Mashita. Seorangnya kecil molek saja, tapi suaranya lunak lantang ya. Kalau tengok comel je sekali dibuka mulut. Tu dia. Okey, ini merupakan single ketiga. Tak, single keempat. Single keempat dengan tajuknya Hapus. Kali pertama dinyanyikan sebab sebelum ni belum lagi promosikan lagu ni kan? Lagu ni belum rilis lagi. Jadi istimewa untuk wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok kita akan riliskan lagu ni malam lah. Okey, mesti ramai dah tak sabar-sabar nak mendengar on repeat lagu Hapus ni. Okey, tapi Masha, mungkin Masha boleh ceritakan sedikit tentang lagu Hapus ini. Siapakah penulis liriknya, siapakah komposernya? Okey, lagu Hapus ni ciptaan oleh Amy Bong dan juga music arrangement dari Abang Zimi. And lagu ni dia mengisahkan tentang dua insan ni dia bercinta lah. And then last tu dia macam laki tu kantoi, pula curang depan mata. Curang depan mata dia kata. Buat lagu tu. So, perempuan tu pun sedih. Then dia nak putuskanlah hubungan tu and nak hapuskan semua kenangan indah bersama dengan laki. Mau ingat dah. Tak mau ingat dah, nak apa bang? Nak cari yang lain. Hampa berdua ni orang kampung. Dan kami tak tahu dia pun orang Kulim juga. Bangga ada orang Kulim yang suara sangat sedap macam ni. Terima kasih. Okey, dan kita nak tahu juga perjalanan seni Masha bagaimana sebab bermula daripada usia 14 tahun. Kan? Dan sekarang ni dah berusia 20 tahun. Kakak tengok macam 17 tahun. Okey, bagaimana mungkin dari segi perancangan Masha sendiri untuk lagu Hapus ini nak dibuat promosinya ataupun sebab baru bermula kan? Dah ada susunan perancangan? Untuk lagu Hapus ni memang kita dah susun dari awal lagi untuk dari segi promotion. Kita akan pergi ke macam untuk interview ya, dan InsyaAllah kita akan promote juga dekat tempat-tempat lain juga. And masyarakat lagu ni dapat macam korang semua dapat menerima lagu ni dengan hati bukalah. Amin. Okey, tapi lagu ni akan mula rilis esok. Esok Di ya. mana dan kalau boleh cerita sikit pukul berapa ke? Sebab ramai tunggu-tunggu ni. Okey. Lagu insya-Allah kita akan riliskan esok dalam pukul 8 macam tu. Kita akan riliskan and akan dirilis dekat YouTube channel Rocket Fuel Network and semua digital platform. Dah ada video klip ke belum untuk lagu Hapus ini? Dah ada dah. So esok tu dekat YouTube tu korang semua boleh tengok lah. Dan mungkin juga Masha nak kongsikanlah kepada mereka di luar sana nak tahu ikuti perkembangan Masha bagaimana. Okey, untuk korang semua yang nak mengikuti perkembangan Masha, korang boleh follow Instagram Masha, Mashita_Masha. And kalau korang nak rasa Masha punya masakan, korang boleh korang boleh order dekat The Lychee by Masha. Masha pun ada juga sekarang ni. Baru kita macam mula start bisnes. Boleh nyanyi, boleh pandai masak. Untung siapa yang dapat ya. Mak dia tersenyum je. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Masha. Semoga perjalanan karya seni Masha dan juga apa yang Masha idamkan, impikan itu akan terlaksana. InsyaAllah, amin. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Okey. Sekejap lagi kita akan dengarkan lagu yang saya kira turut popular dinyanyikan oleh Masha sendiri iaitu Halimunan. Sekejap lagi kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih untuk anda penonton setia kami. Mudah-mudahan perkongsian kami selama 1 jam kita menyentuh tentang kesan belajar agama di atas talian ini dapat memberi manfaat. Ingat, kita jangan ambil sebarang ilmu yang kita sendiri ada kesangsian, ada kemusykilan. Kena rujuk dengan yang pakar dan pastikan ianya benar-benar memberi manfaat untuk semua. Dan esok kita akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan, perbezaan melengkapkan pasangan. Jadi kepada anda, jangan lupa temu janji kita esok
pada waktu yang sama pukul 12 tengah hari. Baik, kita nak tinggalkan anda persembahan sekali lagi daripada Masya Masyita, lagunya Halimunan. Cuba lagi, silakan. Semuanya sekolah, indah dia bicara, lagi dia memuta, hati lagi rata, bagai menunggu bintang, jatuh di tapak tangan, hanya aku seorang, merindu dia datang, aku tak kisah, tinggalkannya, tak ingin resah, karenanya. Halimunan, cintamu sekelip mata, kau pergi begitu saja, biar apapun ceritaku tak percaya. Halimunan, mana kau terbang melayang, walau kau jauh menghilang, tetap cintamu merasuk ke dalam jiwa. Tak perlu ku rasa sedih atau gembira, mengejar bayang dia, luar dunia nyata, mentari kan menjelang, terang menyeluruh jalan, tak ku pandang belakang, kau tiada